Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah rahmati dan dia berikan kepada kita semua berusaha untuk mengikhlaskan. Agama tidak membawa ajaran yang membebankan untuk tuan-tuan, sehingga tuan-tuan perlu mencari syekh, mari cium untuk jumpa Tuhan, minum bekas airnya ataupun ambil bekas tapak kakinya. Allah telah memberikan banyak perkara yang mudah untuk menemuinya. Temuinya di dalam zikir, temuinya di dalam doa, temuinya dalam tahajud, temuinya dalam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dengan ikhlas. Agama ini tidak pernah menyuruh tuan-tuan pergi kepada guru untuk menyatakan, wahai guru, saya ingin bertaubat, tolonglah saya, inilah senarai dosa-dosa saya. Agama ini tidak perlu. Saya dah sebut beberapa kali, tuan-tuan pun ingat, apabila seorang lelaki dalam hadis Imam Muslim datang kepada Nabi SAW, dia memberitahu Rasulullah bahawasanya dia berzina. Alajtu imra'atan fi aqsal Madinah, aku telah mengubat seorang wanita di hujung kampung dan aku buat semua benda kecuali zina. Kata Sayyidina Umar, qad satarakallah law satarta nafsak. Umar menyebut hal perkataan ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menutup aibmu, mengapa tidak engkau menutup aibmu sendiri? Hatta di hadapan Nabi tidak perlu pergi mengaku dosa. Pintu untuk manusia berhubung dengan Tuhan adalah terus. Hari ini kita buat dosa dan kita rasa bersalah, kita kata astaghfirullah, ya Allah ampunlah aku. Hatta tak perlu kita bagi tahu pengakuan di hadapan suami ataupun di hadapan isteri kita. Antara kita dengan Allah. Ma'is bin Malik datang kepada Nabi SAW. Dia menyatakan, zanaitu ya Rasulullah fatahirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi pusing tak mau tengok dia. Berulang kali ia mengulang. Sesiapa yang ingin mencari Tuhan, anda boleh mendapatkan Tuhan bila-bila masa sahaja. Peranan guru ialah memberi ilmu dan membimbing apa cara yang boleh mendekatkan seseorang dengan Tuhan. Sama macam dengan hadis yang bunuh 99 orang yang selalu kita ulang. Bila dia tanya supaya apabila dia bunuh 99 orang, dia kata, fahalli min taubah, adakah tak bagi aku ini taubat? Orang kampung tak tahu. Fasa'ala an alim, dia tanya orang alim. Orang kampung tengok rajin mari masjid sikit, pakai lebay, ada janggut-janggut sikit, serban kot, dia pun tunjuk. Dia kata fadulla ala abid, maka orang kampung pun tunjuk kat dia, pergi tanya orang ni, dia nak jumpa orang alim, dia tanya pergi cari orang yang kuat ibadat tapi tak alim, ilmu tak banyak. Pergi tanya dia, bolehkah aku taubat setelah aku bunuh 99? Dia kata, Allah tak terima taubat kau, 99 bunuh. Faqatalahu, dia bunuh kau tu dan cukup 100. Sebab dia tidak alim. Sehingga apabila dia berjalan pula dan dia bertanya lagi kerana kehendaknya untuk taubat. Kita tahu hadis ini. Fadulla ala alim, lalu dia ditunjukkan kepada orang alim. Jumpa orang alim. Orang alim bukan saja kata boleh bertaubat. Orang alim kata, ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalang antara engkau dengan taubat? Kalau tak alim kata, aku rasa mungkin boleh lah, aku try lah. Itu tak alim. Itu ilmu dia tak cukup lagi. Kalau dia kata boleh lah, tapi kau marilah ambil air berkat aku sikit, lagi tak alim. Lagi tak alim. Ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalang antara engkau dan taubat?
Cuma dia bagi panduan sebagai orang yang berpengalaman. Dia kata, idhab ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardus su'. Pergilah ke bumi sekian-sekian, tempat sekian-sekian, di sana ada sekumpulan yang mengabdikan diri kepada Allah. Join mereka. Jangan balik ke negeri kau, kerana dia negeri yang jahat. Jangan balik ke geng kau lama, nanti terulang balik perangai buruk lama. Itu dia bagi panduan. Panduan itu adalah nas. Panduan itu juga spiritual experience. The valid spiritual experience. Sebab ini spiritual experience yang valid. Ada nas, kerana rohani memerlukan sebahagiannya, tak dinafikan pengalaman kerohanian memberi mesej. Dan kita tahu setengah orang, dia kalau puasa, subhanallah, dengan diri dia puasa sangat menundukkan nafsu dia. Dia puasa. Setengah orang puasa tak apa jalan dia, tapi kalau semayang malam dia jalan, dia bagus dia. Setengah orang dia tundukkan diri dia dengan banyak infak. Setengah orang dengan dia pergi makan orang miskin. Setengah orang dengan perkataan yang baik. Setengah orang dengan banyakkan selawat, istighfar. Semua orang cari apakah perkara yang apabila dia amalkan, perkara yang dia amalkan itu ada dalam nas, dan perkara yang itu pula sangat dekat dengan ruhnya. Dan tak sama. Di situ datang peranan guru untuk memberitahu tentang apakah taqarrub yang syar'i. Apakah taqarrub yang syar'i di sisi Allah Azza wa Jalla, yang diterima oleh syarak. Kalau dia kata tak boleh makan daging, tu tak syar'i lah. Nabi makan daging, kan? Kalau dia kata kena pergi cari gua kosong, duduk situ buang 3 tahun, lagi tak syar'i lah. Dia kata tok guru aku dah try macam-macam jadi, tak pakai. Dia mesti perkara itu ditunjuk oleh Nabi. Sebab itu Allah Azza wa Jal membanyakkan amalan sunat yang macam-macam. Dan insan ada yang masuk syurga melalui pintu puasa, ada yang masuk syurga kerana sedekahnya, ada yang masuk syurga kerana baik mulutnya, dan ada pelacur yang diampunkan oleh Allah kerana simpati pada anjing yang kehausan. Tuan-tuan, kita menuju kepada Allah seperti mana tuan-tuan menuju kepada Allah, dan saya juga seperti tuan-tuan menuju kepada Allah. Tidak ada apa yang tuan-tuan boleh dapat daripada tangan saya, melainkan apa yang saya berikan daripada sedikit pengetahuan yang Allah berikan. Namun untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah, diri kita sendiri. Diri kita sendiri.